Lieutenant Colonel Goh Keng Lun ataupun Pac-Man dilahirkan pada tahun 1980. Pada usia 15 tahun, dia telah memohon kemasukan ke Royal Military College dan 2 tahun kemudian dia membaca artikel surat khabar mengenai tentera udara diraja Malaysia TUDM menugaskan FA-18D Hornet ke dalam armadanya. Beliau memutuskan bahawa suatu hari nanti beliau akan menerbangkan pesawat tersebut. Setiap kali saya memakai Velcro bendera Malaysia di bahu kiri saya terbang dan berjuang untuk raja dan negara saya. Saya tidak pernah lupa siapa dan apa yang saya perjuangkan, kata beliau. Pac-Man adalah Malaysian Chinese generasi pertama. Ketika ayahnya berusia 15 tahun, ayahnya telah melarikan diri dari China bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari perang di sana. Apabila tiba di Malaysia, keluarga ayah beliau akhirnya menetap di Kota Baru, Kelantan. Dipetik dari artikel NST, beliau berkata, kadang-kadang ketika dia melihat komen yang mempersoalkan kesetiaan orang bukan Melayu di dalam angkatan bersenjata, itu membuatnya tertawa. Katanya, saya seperti ingin bertanya kepada mereka, apa yang telah mereka lakukan untuk negara ini. Mereka ini tidak pernah mengambil senapang untuk mempertahankan negara ini, tetapi mereka mempersoalkan kesetiaan saya. Datang terbang dengan saya di tempat duduk belakang saya selama sehari, dan kemudian kita akan bercakap, katanya. Dipetik dari artikel My Metro, Lieutenant Colonel Goh Keng Lun yang terkenal dengan panggilan Pac-Man, pegawai memerintah nombor 18 Skuadron, berpesan, jangan malu dan hina tentera kita setanding dan lebih hebat dari negara luar. Demikian pesanan beliau. Menurutnya, pasukan keselamatan negara seperti TUDM misalnya mempunyai keupayaan dan kemahiran setanding negara luar, malah mampu mengadaptasi segala bentuk cabaran yang datang. Pac-Man yang juga juru terbang pesawat tempur FA-18D Hornet mengakui sakit telinga dengan cemuhan dan cacian yang dilemparkan terhadap pasukan keselamatan, dan orang ramai perlu tahu keupayaan tentera negara serta patut berbangga dengannya. Segelintir berpendapat bahawa pasukan tentera kita hanya tahu membuat bising dengan pelbagai pameran dan expo yang diadakan, namun tidak pernah berjuang di medan peperangan sebenar. Mereka tidak tahu kita bukan hanya diperlukan ketika peperangan, malah kekuatan dan keupayaan yang kita pamerkan itu menyebabkan kita digeruni. Katanya, yang juga sudah 10 kali menyertai lintas hormat perbarisan sambutan Hari Kemerdekaan. Menurutnya lagi, dia sendiri pernah terdengar sekumpulan lelaki yang memperlekehkan pasukan TUDM ketika berada di pameran udara dan maritim antarabangsa Langkawi 5. Mereka berbual mengenai pasukan keselamatan negara dan mendakwa tentera di negara ini hanya tahu membuat bising dengan pertunjukan udara dan sebagainya, walaupun tidak berdepan dengan situasi peperangan. Saya yang terdengar perbualan itu membalas kata-kata mereka bahawa bunyi bising itu yang membuatkan kita hidup aman, dan kamu mahu negara kita dalam peperangan, katanya. Menurutnya, jawapan itu mendapat sokongan orang ramai yang mendengar dan kemudiannya memberikan tepukan kepadanya yang ketika itu berada di dalam sebuah kafeteria. Katanya, sambutan Hari Kemerdekaan amat bermakna bagi dirinya dan semua individu di negara ini. Beliau berkata pada hari itu mereka dapat menjadi model dan memperagakan aset ketenteraan yang dimiliki negara, selain dapat catwalk di pentas peragaan di Putrajaya disaksikan jutaan pengunjung. Memang ia sesuatu yang membanggakan, malah ia hari yang penuh bermakna kepada kami. Persiapan sudah semestinya dilakukan dengan rapi dan kami sentiasa menanamkan perasaan takut untuk melakukan lintas hormat kerana ia akan disaksikan banyak pihak. Menurutnya, perasaan takut itu penting bagi membolehkan kita melakukan sesuatu perkara itu dengan lebih berhati-hati dan fokus. Pada 2019, beliau yang berpangkat Major pada ketika itu bersama rakannya Major Muhammad Izhar Muhammad Tarmizi ataupun Crawler dan juga kru pesawat tempur Hornet berjaya menyelamatkan pesawat setelah mengalami kegagalan enjin akibat kemasukan benda asing ketika berlepas semasa latihan penerbangan solo sempena 5 2019. Beliau juga pernah terpilih menjadi finalis angkasawan negara, mengimbau kembali detik pada 2003 itu. Goh yang diberi panggilan sebagai Pac-Man memaklumkan penyertaan menjadi angkasawan negara tidak dirancang sama sekali apabila dia pergi ke sebuah cyber cafe di Alustar, Kedah. Katanya dia pergi ke cyber cafe berkenaan untuk melayari internet sebelum terlihat sebuah komputer
memaparkan laman sesawan terakhir dilayari berkaitan penyertaan menjadi angkasawan negara. Saya tidak berfikir panjang sebaik melihat laman sesawang itu dan terus membuat penyertaan suka-suka sahaja. Bagaimanapun saya terkejut apabila dipanggil ke sesi pemilihan pertama di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. Saya tidak menyangka terpilih sehingga ke peringkat akhir dan menjadi antara 10 finalis yang berentap untuk bergelar angkasawan pertama negara pada 2006. Sepanjang proses pemilihan itu banyak pengalaman yang diperoleh. Kebanyakan proses pemilihan sama dengan bidang tugas saya sebagai juruterbang TUDM yang menyebabkan saya tercalon hingga ke peringkat akhir. Katanya yang berasal dari Kota Baru, Kelantan. Anak kedua daripada 4 beradik itu berkata, penyertaan itu turut membuka peluang mengenali angkasawan negara pertama, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar, dengan lebih dekat. Walaupun saya tidak terpilih menjadi angkasawan negara, namun saya berbangga kerana tercalon hingga ke peringkat akhir dan dapat mengenali Datuk Sheikh Muzaffar.